Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat datang pada podcast KTG. Jadi hari ini KTG ada satu tetamu. Nama Arai ataupun daripada Petok Racing, merupakan seorang yang membuat alignment, gunakan string alignment. Jadi hari ini saya jemput beliau nak beritahu, nak dedarkan apa sebenarnya string alignment. Yang biasa kita tengok dalam kereta track, dia pakai benang, pasang pada kereta macam setup pada kereta Putra KTG. Nak tahu sebenarnya string element tu apa? Kenapa string element ni digunakan dan adakah dia masih relevan pada tahun 2024 ini? So, tanpa membuang masa, kita temu buat dulu. Arai, boleh terangkan sebelum sedikit tentang diri? Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Azrai Kamarudin. Nama Facebook, nama betul. Tapi panggilan Arai lah. String alignment ni selain dari ketepatan daripada elemen mesin, lagi satu dia mudah alih lah. Boleh kita bawa setup kat mana-mana. Contoh, kalau kata kita main track, setup dekat track, setup dekat sepang ke apa ke. Kalau bawa mesin, macam tak logik lah. Kalau nak bawa mesin pergi track. Oh, jadi portable lah. Jadi ni portable. Dia boleh bawa ke mana selain daripada ketepatan lah. Kenapa dia lagi tepat daripada mesin? Okey, simple je. Bukan mesin tak tepat. Dalam 100 kedai, contoh, dalam 100 kedai, mungkin dalam 30 kedai masih okey, masih tepat. Okey, kenapa mesin ada yang tepat, ada yang tak? Satu, mesin ni dia kena calibrate. Kena calibrate. Sekurang-kurangnya setahun 2 kali. Setahun dua kali. Tetapi mostly kebanyakan kedai tak ikutkan dia punya apa orang kata tu, Panduan dia lah. Sebab kena calibrate tu orang luar datang, specialist. Oh, bukan kita yang sendiri buat. Kalau kita sendiri buat hari-hari kita boleh buat. Tak ada masalah punya. Dia panggil specialist datang. Mungkin bayaran mahal. Jadi dia orang tak apa orang kata, tak ada kerap nak panggil lah. Macam kedai yang sebelum ni saya kerja kedai tayar. Macam yang sebelum ni pun 2-3 kedai lah saya kerja lah. Bukanlah saya nak condemn tu okey sebelum ke, bukan. Tapi ikut 2-3 kedai yang dah kerja sebelum ni, boleh katakan setahun sekali lah lebih kurang. Orang buat calibration. Dia orang panggil calibrate tu. Calibrate tu, lepas buat calibration tu, mesin tu memang okey. Sekejap. Mungkin tengok pada mesin tahun-tahun mesin ke, model mesin ke, mungkin lah kot. Okey. Tu satu. Yang kedua, simple je ni. Ini memang ikut logik akal, memang kita pun macam yang tak tahu basic pun kita boleh mengiyakan benda ni. Contoh, mesin tu, segala data kereta yang ada dalam Malaysia ni semua dah ada dalam mesin, dalam software tu. Software dah, dia punya database dah. Ya, contohlah kita ambil paling senang, Myvi lah, kereta yang paling banyak kat Malaysia ni. Okey. Dia orang tinggal nak pilih dekat komputer je. Okey, nampak Myvi masuk, dia orang pergi cari Pro 2, enter. Kat Pro 2 tu dia buka lagi banyak. Dia ada macam-macam lah Model lah, Myvi, Azia, segala Pro 2 punya model lah. Kita pun select Myvi pun dia keluar lagi prap. Myvi first gen, second gen, third gen. Okey, katakanlah kita ambil second gen. Kita pun select dia dah keluar dia punya spek tu, spek kilang. Maknanya daripada camber, toe in, toe out, semua tu ada dalam. Ya, semua tu dalam spek yang dalam stek kereta lah. Stek kereta, okey, kereta ni spek ni, kereta ni spek ni. Kita ambil Myvi. Kita tekan enter je dah keluar dah dia punya spek untuk Myvi. Tapi spek yang ada dalam software tu, itu semua OEM punya spek kilang. Machine alignment dia pasang dekat tayar, dekat rim. Okey. So dia akan baca macam ni rim kiri, ni rim kanan, dia akan tembak laser kiri ni ke laser kanan ni berapa jauh untuk dia tahu kan toe in, toe out tu. Okey, kita katakan 50 inci lah kata Myvi. Bacaan kiri ke kanan katakan 50 inci. Rim Myvi second gen lagi best tu. Original kilang datang 5 JJ rim. Okey. Jarang lah orang pakai rim standard. Orang beli kereta pun orang tukar sport rim dulu benda pertama orang buat. Betul.
Orang masuk 15 kali 7 JJ. Contoh. Okey. Sebelah sini dah keluar 2 inci. Sebelah sini pun dah keluar 2 inci dah. Dah tak ikut spek dah. Dah tak ikut spek dah. Dah jadi lebih 2 inci 2 inci. Tu kita tak kira offset lagi. Rim lagi keluar lagi ke dalam ah. Itu tak kira offset. Kita kira yang paling senang ah. Kita kira JJ je. Sini dah lebih. So bacaan dekat komputer tu dia akan jadi 54 inci, betul? Boleh. Okey, kalau kata tadi 50 inci untuk spek kilang, bila kita dah masuk rim 7JJ dah jadi 54 inci. Tapi dekat mesin dia nak 50 inci je. Dia akan keluar error lah. So dia keluar merah lah. Dia akan keluar merah dekat komputer reading dia tu sebab dia akan baca kereta tu sekarang tengah top out sebab dah terbanyak sangat 54 inci. So kita pun dah merah. Kita pun eja bagi hijau. Nakkan 50 inci tu. Jadi yang ini kita tolak ke dalam, yang ini mungkin kita tolak ke dalam untuk dapatkan 50 inci tu. Padahal yang sebenarnya dia dah jadi top in. Oh, okey, faham. Sebab tu kebanyakan bukan semua kedai selalu set mesti makan luar lah apalah. Tapi bukan kata semua kedai buat benda ni. Itu hari pernah juga buat elemen dekat kedai teman member sebab dia deal suat rim dengan orang Facebook apa semua, kita pun ikut. Sekali lah dia tukar suat rim dekat kedai tayar tu, sekali buat elemen. Jarang kedai elemen buat macam tu. Naik mesin, dia select juga apa kereta. Tapi spek tu dia akan isi satu per satu. Isi balik, isi manual. Dia isi manual. Dia tengok rim berapa JJ. Rim berapa inci? 15. Dia pun take 15. Berapa JJ dia tak 7 JJ apa semua. Lepas tu dia akan sukat tayar kiri kanan. Kereta naik rem, dia duduk bawah, dia akan sukat pakai tape jarak antara sidewall belah kiri, belah dalam sidewall. Nak tengok dia punya offset keluar berapa. Dia nak tengok berapa bacaan tu daripada dalam dan daripada luar. Diisi satu persatu. Baru keluar dah isi penuh semua, baru keluar dia punya result tu. Berapa bacaan tu dia adjust. Memang tepat. Tu baru tepat dah. Memang tepat dia punya hasil tu. Tapi tak banyaklah kedai kita jumpa macam tu. Betul tak? Kalau kita pergi kedai elemen tak banyaklah kita tengok. Jarang gila. Selalunya naik orang terus tak berapa keluar macam tu spek. Jaranglah orang nak kira satu per satu, tapi ada, bukan tak ada. Okey, dia fahamkan Arai ni sebelum ni pernah kerja dalam bahagian kedai tayar lah. Berapa lama pengalaman? Start ujung 2014. Okey, start ujung 2014. Kerja kedai tayar biasa lah? Kerja kedai tayar biasa. Sampai 2019. Semua tu memang alignment lah? Kerja kedai tayar buka pasang tayar, balancing, alignment, macam biasa lah. Macam selok-belok tayar punya kerja machine element tu memang nak pakai lah. Okey lah, tapi bukanlah nak kata pro tu, tidak lah. Kebanyakannya kedai, saya kerja pun kedai tayar biasa. Bukan yang tayar yang size gedabak-gedabak tak ada lah. Size biasa-biasa je. So memang minat dalam bahagian element. Jadi daripada tu lah baru buat string element ni. Ya, sebab kita masa kerja tu kadang-kadang fikir juga kenapa dah buat kosong-kosong tapi masih juga kena buat adjust juga. Kena adjust juga. Kenapa tak tepat? Kan? Masa tu yang mengkaji. Kenapa dah buat kosong-kosong walaupun yang kita buat tu berulang kereta yang sama. Bukan maksudnya kalau Myvi besok pun Myvi, lusa pun Myvi. Tapi hasilnya mesti tak sama. Tak sama tak kita. Mesti tak sama. Kalau kita buat kosong-kosong Myvi ni, try kadang-kadang sengit ke kanan. Besok kita buat Myvi yang lain, buat kosong-kosong, try sengit ke kiri. Kadang-kadang tertanya-tanya, jadi kita kaji. Sesetengah kedai, sesetengah orang lah, bukan kedai lah. Sesetengah orang yang staff yang kerja, dia orang tak ada nak kaji-kaji. Mungkin. Dia ikut je. Jadi dia orang pun adjust je, bagi straight. Macam saya minat ke arah tu. Alignment. Minat ke arah alignment. Jadi kita pun nak tahu jawapan. Kan? Jadi kita pun kaji. Bila kita minat satu benda, mesti kita akan kan? Pergi dalam lagi dah. Ya.
Kaji. Okey, dia ada beberapa faktor. First, macam saya cakap yang mula-mula tadi lah. Benda tu tak betul. Rim dia saiz besar. Ya. Yang Belum kira kedua, kenapa soalan ni pun banyak juga orang tanya. Kenapa dah buat dekat mesin, dah buat kosong-kosong tapi kena juga test dekat luar, bawa spana. Okey. Untuk soalan ni, kadang-kadang walaupun kita dah buat tepat, dia ada kena mengena dengan surface tayar yang kita. Oh, sama ada dia makan tepi, makan tengah. Ya. Okey. Benda tu boleh katakan ikut luck juga. Walaupun kita tengok bunga tu kiri kanan sama tebal, tapi kadang-kadang dia ada juga tarik sebelah. Macam itulah. Macam yang saya cakap tu, kadang-kadang bila bawa sengit-sengit. Walaupun dah buat kosong-kosong, kadang-kadang tu bukan sebabkan alignment, sebabkan tayar. Sebabkan tayar. Banyak lagi dah. Bush tak fit pun sama juga. Pun boleh jadi juga faktor dia. Pun boleh jadi faktor dia juga. Dan lagi satu, kalau ada masalah steering pulling. Steering pulling tu bukan salah alignment. Steering pulling tu dia punya maksud dia steering straight, kereta straight. Kadang-kadang ada orang kena masalah ni. Steering straight, kereta straight. Bila lepas, dia lari. Ada kiri ada kanan. Itu steering pulling. Maknanya steering tu menarik. Itu bukan salah alignment. Dia ada dua sebab steering pulling ni. Salah satunya caster. Okey. Okey, ini camber. Camber, Kangkang puncuk tu, itu camber. Yang toe. ni toe. Alright. Caster yang satu ke depan, satu ke belakang. Oh, okey. Okey, itu caster. Kereta tak boleh adjust caster. Ada, bukan tak ada, tapi tak banyak model yang boleh adjust caster. Kebanyakan kereta tak boleh adjust caster. Yang boleh adjust caster ni 4x4 je. Caster kereta kalau lari, caster yang pegang caster ni lower arm lah. Dia punya bush. Okey, bush. Kalau caster lari, mungkin sebab lower arm, bush lower arm, atau mungkin subframe Lengkuk lah. sebab lower arm ikat dekat subframe. Atau kesat accident chassis. Pada machine element tak nampak ke? Caster Boleh. Kalau ikut ni boleh nampak. Kalau manual macam ni tak boleh. Untuk baca caster, kena baca manual pakai tape. mana daripada pin tengah tayar tu dah belakang. Kita kena cari benda yang okey untuk jadikan panduan. Kita tak boleh pakai bumper pun tak tentu juga. Kadang-kadang bumper meliut. Kadang-kadang fender pun ada yang terkemik jarak tayar depan dengan fender. Kita kena buka tayar, kena sukat daripada, kena cari lah benda apa yang kita rasa okey untuk kita jadikan panduan untuk kiri kanan nak sukat. Tapi kalau bawa boleh tahu masalah caster ni. Masalah caster yang saya cakap steering pulling tu lah. Okey, itu satu. Saya cakap tadi dua kan. Okey, yang kedua simple je, tayar punya pasal. Salah bunga. Tayar ni saya pernah tengok video dekat YouTube Mak Saleh lah. Dia orang pun tak ada jawapan. Betul masalah. Macam mana boleh selesai masalah ni? Saya banyak kali juga kena. Mula-mula kalau saya kena steering pulling tu lah. Kalau bawa kereta customer saya kena steering pulling tu. Benda first saya buat, saya akan rotate tayar dulu. Oh, depan ke belakang. Depan ke belakang atau kiri ke kanan. Okey, kalau tak okey baru saya sukat caster. Baru kita check caster yang kedua lah. Maknanya yang first try rotate tayar dulu. Dia yang simple dia ikut logik akal. Steering straight, kereta straight, lepas dia dari kiri. Ikut logik akal kita akan cakap tayar kiri kita problem. Saya nak tahu jawapan, saya try rotate kiri pergi kanan. Untuk bukan tayar rotation lah. Kalau bukan tayar rotation bolehlah kita rotate kan. Tayar yang inside outside ke, tayar yang tak ada inside outside, tak ada rotation, yang mana-mana boleh pergi punya tu, itu boleh kita rotate kiri pergi kanan. Ikut logik akalnya dia mesti akan lari kanan pula. Yelah. Betul tak? Tayar yang pasal. Tapi saya tak pernah lagi kena macam tu. Sama kiri juga. Tak. Straight elok. Oh. Rotate tayar saja. Rotate tayar je. Kalau bukan masalah caster lah. Kalau kita dah rotate,
still juga dari kiri baru sukat caster. Tapi dalam 10 tu saya ingat 2 je kot masalah caster ni. 8 lagi masalah tayar je. So maksudnya kebanyakan yang kena masalah tu sebabkan tayar je. So check tayar dulu. Tapi kalau kita pakai tayar macam bunga kanan lain, kiri punya pattern lain, sama juga kan punya efek? Itu memang tak boleh buat elemen. Itu efek macam tu lah. Itu efek sama macam tu. Itu depan belakang lain tak apa. Dia jangan kiri kanan lain. Depan belakang lain tak ada masalah lagi. Dia mungkin grip kiri kanan tak sama. Tak sama. Cara potong air pun tak sama kalau kita langgar lecah. Itu lagi bahaya tu. Kan kalau kita langgar lopak air. Tayar kanan ni cara potong air dia katakanlah potong air cantik, tayar rotation. Belah kiri ni jenis langgar lawan air ke apa ke kita tak tahu. Itu punca kereta berpusing tu. Depan belakang lain tak apa. Kalau belakang kiri kanan lain pun tak apa. Okey, bukanlah tak apa, maksudnya okey lagi daripada depan yang kiri kanan lain. Pasal depan nak bawa kiri kanan depan tu semua kat depan lah. Dia yang paling depan, dia yang langgar air dulu. Dia yang nak membelok, belakang ikut je. Kalau back wheel lain cerita lah. Back wheel lain cerita lah. Tapi apa-apa pun kalau nak sedap biar sama je lah. Itu je lah. Alright. Dengan peralatan yang ada ni kan, kita nampak macam simple lah je. Ada bar, ada penang, semua tu. Saya ingat kalau kata bagi orang biasa alat ni pun, dia pun tak tahu nak buat apa, betul tak? Kalau tak ada pengalaman. Tu macam Arai dalam bahagian alignment ni lebih kurang dalam 9 tahun lah. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Setahun ni. So, golongan apa yang akan pilih buat steering alignment? Okey. Adakah semua orang dia nak pergi steering alignment? Kita tengok sekarang ni kedai yang buka tayar ada machine alignment yang canggih-canggih pun banyak. Tentu dah banyak pilihan dah daripada nak pergi buat steering, baik pergi cari yang canggih. Siapa sebenarnya golongan sasaran yang biasa menggunakan servis? Kebanyakan yang main kereta lah yang buat ni. Masuk main kereta tu budak kereta lah, senang cerita, budak kereta lah. Bahasa senangnya. Yang bukan modified, kadang-kadang make up, just buat lower, pakai sport rim. Yang orang kata fussy tentang kereta. Maksudnya dia cerewet tentang kereta. Apa-apa dia nak semua nak tepat, nak detail. Orang-orang macam ni yang selalunya datang buat stream. Dulu. Masa mula-mula saya start 2019 dululah. Sekarang ni dah tak kira peringkat umur, dah tak kira bangsa. Pakcik naik teksi pun pernah datang buat kat saya. Buat steering alignment juga. Dia dah tak kira, bukan pakcik lah, dia India. Pakcik lah tu. India, uncle tu. Mungkin dia tak soft kot, dia hantar kedai buat alignment. Mungkin sebab dia orang kena berapa 6 bulan sekali inspection Puspakom ke apa. So kadang-kadang dia orang tak lulus Puspakom disebabkan alignment tak tepat. Puspakom ada check juga dah. Kita pun tak tahu. Kan dia tunjuk result fail sebab 2 sebab. Fail sebab brake dengan sebab alignment. Dia cakap dia dah buat alignment dah. Tapi fail juga. So kita pun baca dia punya tu. Punya adalah bacaan dia, toe in, toe out apa semua. Nak pakai tali. Kita pun je pakai tali lah. Family car pun dah start ramai buat lah. Start ramai buat. Cuma masalah saya dekat barang ni, okey. Benda ni dia tak cukup panjang tau. Okey. Untuk kereta nak buat alignment ni tak ada masalah. Saya ada masalah dekat MPV, SUV, yang tinggi. Yang tinggi. Sebab dia tak sampai. Dia orang tinggi. Okey, tali ni dia nak duduk tengah-tengah sentekun. Sebab dia nak baca jari penuh rim tu. Kan? Baru dia dapat bacaan tu tepat. Kalau tali tu, contoh kita pasang alat ni dekat Hilux yang tinggi. Okey. Tali tu dia akan duduk dekat belah atas ni. Kira atas tayar lah. Atas tayar. So kita tak dapat jari. Bila tak dapat jari, bacaan jari tu tak dapat tepat lah bacaan yang betul. Kita sukat depan belakang, tak lari pun. Padahal kalau ikut jari tu ada lari 1 mm ke 2 mm ke. So itu yang jadi masalah dekat. Mungkin ada yang
dekat tempat-tempat lain mungkin ada yang jenis panjang lagi. Panjang lagi lah. Macam saya masalah saya dekat Kereta yang untuk benda tinggi. ni. Untuk kereta-kereta yang tinggi, MPV, SUV, itu je yang jadi. Kalau yang geng-geng main track, main corner tu memang akan cari lah. Memang akan cari lah sebab kadang-kadang macam kedai untuk setup ni orang panggil setup advance lah kan. Kadang-kadang kedai dia akan customer dia tak tahu apa kadang-kadang, bos saya nak main track, tolong setup untuk track. Kadang-kadang kedai pun tak tahu apa juga. Oh. Tak ada. Dia orang banyak Jadi dia pun lah. macam nak main track, buka je lah camber. Camber berapa banyak nak kena buka pun dia tak tahu. Macam saya saya sendiri kerap main track. Sebelum-sebelum ni lah. Dan sehingga sekarang jugalah, sampai sekarang pun masih lagi. Saya dah try macam-macam setup. Saya sendiri yang QC dekat kereta yang saya bawa tu. Saya try setup macam ni, saya QC. Saya try setup macam ni, saya QC. Cari yang mana yang paling sedap. Jadi bila orang nak main track, saya explain kat dia orang. So dia orang lagi senang faham. Kadang-kadang macam orang baru nak start main, dia tak tahu nak kena buka camber berapa, tu nak buat berapa. Pergi kedai pun ya tak ya je, tahu tak tahu je. So saya sebab saya sendiri selalu ke track, jadi saya akan sajakan dekat customer lah, buka macam ni apa semua. Camber pun sebenarnya kalau nak ikutkan, dia ikut pada body roll juga. Body roll kereta kan. Tapi kita senang nak cakap, kita congak-congak lebih kurang je. Sebab kereta tetap kereta, dia tak boleh jadi F1. Kod mana corner pun dia kena ada body roll. Yalah. Kan? Dia tak boleh macam F1, dia tak ada body roll, dia tarik terus masuk. Kereta nak buat macam tu, sliding lah jawapannya. Dia kod mana pun dia kena ada body roll. Berapa banyak body roll dia tu, baru kita boleh baca berapa banyak camber nak kena buka. Tapi takkan kita nak suruh customer layan corner dulu baru kita nak ambil bacaan berapa camber nak kena buka kan. Dia ada satu baseline lah untuk berapa kita start kita dah. So macam saya akan buat siap-siap, try, dan saya akan tanya feedback. Saya akan minta gambar permukaan tayar tu. Nak tengok dia makan. Nak tengok dia makan macam mana. Kalau katakan contoh saya buka camber 4 degree untuk sepang. Bila habis main, ambil gambar tayar, tengok dekat belah luar, kadang-kadang tak kena pun. Maknanya camber tu dah over, terlebih. So the next race bila-bila tu saya akan buat kurang lah daripada 4 tu. Macam tu lah. Ada juga kereta yang bila saya buat 3, ambil gambar, tengok dia dah corner dah dekat-dekat kena side wall dah. Tak cukup. Sebab pada body roll juga. Tengok model kereta tak sama lah. Model kereta tu satu, kadang-kadang kita pun tak tahu suspension dia. Okey tak okey. Walaupun suspension yang sama kiri kanan, kita adjust klik sama kiri kanan. Tapi kawan ni adjustable dia baru, walaupun model yang sama. Dia ni dah pakai 3-4 tahun dah. Mungkin. So dia dah main pun dah tak berapa cantik. Semua tu ada faktor lah, ada faktor. Tapi untuk starting, saya akan set up yang dia ada garis panduan ni lah. Untuk sepam berapa camber, kita buat siap-siap. Next race-nya baru kita akan touch up lagi lah. Touch up balik yang mana yang rasa kalau ada satu perfect tu tak? Betul. Cuma setiap kereta macam sukan pemotoran track lain setup. Kalau kita main jalan lurus drag pun lain setup. Drift pun Drift saya tak berkesempatan langsung. Sekali pun saya tak pernah dapat buat kereta drift. Untuk drag dengan track kerap. Drag dengan drag betul-betul opposite lah dia punya setup dia tak sama. Berlawan. Satu tu main lurus, satu lagi main corner. Memang berlawan. Contoh ketinggian lah, high level.
Main track ni dia nak sedap sama ada kereta tu level ataupun dongak sikit. Main track. Main track. Untuk main track bagi dongak sikit ataupun level. Mana depan tinggi lah, belakang rendah. Ya. Tapi sebenarnya nak sedap dongak, cuma buruk. Kan? Bila ambil gambar daripada tepi nampak Kereta ke depan. Ini nampak menongak jadi nampak macam buruk. Tapi sedap sebenarnya. Untuk time braking. Mana ada orang main track brake sikit-sikit. Yalah. Pijak 100%-nya. Kan? So kereta tu akan jadi level. Kalau dia menongak, bila kita tekan brake dia akan jadi level. Atau kalau tengah level kita tekan brake, dia akan menunduk, cuma tak banyak sangat lah. Untuk tak nak bagi beban daripada belakang semua transfer ke depan. Kalau kita setting tak berapa nak level, kita buat tonggik sikit, bila kita brake dia akan jadi lagi tonggik. Beban ni semua akan turun. Ya. Dari depan akan braking, hard braking lah. Dia gravity lah. Beban semua akan tumpu ke depan. So dia mungkin akan jadi understeer atau oversteer. Sebab beban dah duduk satu tempat. Dia tak duduk dekat pusat. Kalau kita buat dongak, kita brake, beban dia level. Susah lah nak under, susah nak over. Kalau main drag, kita set up dongak macam tu ke, kita set up level ke, untuk yang front wheel lah. Hilang traction. Sebab kalau kita setting dongak, beban dah duduk belakang siap dah ni. Kan? Bila kita launching, dia lagi menongak, beban lagi duduk belakang. Depan kais je dah. Depan ni floating kan ni. Spin tak sudah-sudah. Untuk main drag, dah terbalik pula setup daripada tu saya cakap tadi, opposite, memang berlawan setup track dengan setup drag. Track nak dongak, drag nak ke depan, nak menunduk sebab nak beban kat depan untuk dia ada traction. Lepas tu camber untuk drag. Track memang sekangkang-kangkang yang boleh lah. Nakkan cornering yang sedap. Untuk drag nak tegak pun bukan betul-betul tegak punya kosong-kosong lah. Dia adalah sikit lah buka. Sebab kalau kita buat tegak, contohlah tayar 195 lebar. Okey. Tengah berhenti tu 195 lah duduk atas jalan. Kan? Tengah berhenti. Dia flat dah, maknanya bukaan tayar tu flat. Rata. Ni kalau kita sembang camber kosong lah. Bila kita launching, kereta dah mendongak, tayar tu akan naik sikit. Bila dah ternaik, camber akan jadi positif sikit. So mungkin dalam 185 je yang kena kat tayar, yang kena kat jalan. Dia akan jadi ada surface dah. Mungkin dia jadi macam tu. Sebab kereta dah menongak kan. Kalau nak sedap, camber tu kena buka juga sikit. So masa berhenti bukan 195 yang duduk atas jalan, tapi masa launching 195 duduk. Dia akan dapat sikit negatif camber lah kalau ada depan. Sikit je. Tak perlu banyak, sikit je. Tengok pada absorber juga. Apa-apa pun camber ni pun tengok pada permainan absorber punya tu lah. Lepas tu caster sama juga. Caster macam saya cakap, kereta tak boleh adjust caster, tapi ada certain kereta yang boleh main tipu. Contoh macam ni lah. Kita ambil contoh yang paling senang lah, Putra. Kalau nak main caster untuk kereta Putra Wira Satria Arena, diorang kebanyakan diorang pakai lower Amivo. Memang ke depan sikit lah. Sebab dia punya sabit dia tu, degree sabit dia tu dia lebih ke depan. So caster tu akan jadi lebih ke depan, dia akan memanjangkan wheelbase. Caster lagi ke depan ni, traction lagi sedap. Untuk drag, untuk track, dua-dua sama? Ya, dua-dua sama. Untuk drag, untuk track. Lagi ke depan caster, untuk drift, drift pun satu. Kalau tengok drift lagi lah, sampai potong-potong bumper dia orang. Dia nak ke depan semungkin. Nak ke depan. Sebab dah kan steering tu punya reflect cepat. Lagi belakang lagi lambat reflect steering, lagi ke depan caster lagi cepat reflect steering tu. So untuk main drift dengan track, memang nakkan kecepatan lah reflect steering tu.
Tapi untuk drag, kita pun macam fikir untuk drag untuk apa? Drag Ya, tak ada dia corner straight je. pun. Drag steering straight je. Okey. Untuk drag caster dah ke depan, kedudukan absorber tu dia dah jadi macam ni tau. Jadi macam ni lah contoh dari sini lah. Tayar Okey, depan, tayar ini dia punya body. kat sini, absorber straight contohlah. Bila caster dah ke depan, absorber dah jadi macam ni. Degree dia. Sedap dia masa launching, masa starting tu, sebab absorber duduk macam ni So absorber tu main dia saya pernah buat sebelum dengan selepas. Dia efek dekat masa keluar tu. Waktu starting tu lah. Waktu starting tu. Dia macam okey kalau kata dia standard macam ni, masa launching tu kereta akan jadi Jadi gigit tapi dia macam ada dia ada bouncing tu. Dia baru dia pergi. Bila tukar luar Evo, caster dah ke depan, dia akan dia dah tak ada bumping tu. Tak ada bouncing tu dah. Angin tayar yang sama. Disebabkan main caster tu je. Pun ada efek juga. Pun ada juga ambil kira-kira benda tu. Itu seni dalam bahagian alignment. Jadi betul lah. Tengokkan alat ni pun macam semua orang boleh buat. Tapi tak ada ilmu untuk macam mana nak ukur, nak ni tak ada pengalaman tu, saya rasa tak mungkin lah. Apa-apa pun berbalik pada macam tadi saya cakap, kena ada minat. Dulu. Kena ada minat. Kalau kata minat tak ada, tak jadi jugalah. Kan? Macam Arai pun dah lama dalam bidang, dah lama pernah kerja dalam bidang yang gunakan mesin. Jadi dah buat sendiri sekarang ni lagi perfect lah. Jadi untuk string alignment ni kebanyakannya yang main motoran lah yang akan cari. Kebanyakan lah. Okay, ni sekarang dah nampak dia punya kebaikan dia. Ramai ada kereta-kereta daily use pun akan buat jugalah. Mula-mula orang akan fikir string alignment ni hanya untuk kereta-kereta main. Kita main track. Kereta drag, track. Dalam normal punya pemikiran orang, kan. Tapi sebenarnya bukan. Kita boleh set up untuk drag, untuk track. Tapi untuk daily use pun boleh. Dia boleh. Tak ada masalah. Nanti orang tengok, aku nak buat jalan je kereta aku, tak naklah pergi sana. Daily pun boleh. Jadi, tak ada masalah. Untuk daily pun boleh. Siapa yang lagi digalakkan. Siapa yang cerewet sikit lah berkenaan dengan alignment, lari kiri, lari kanan. Boleh jumpa dengan Azrai. So untuk Azrai, saya dah letak nanti dekat bawah link. Boleh contact terus pada dia punya social media. Boleh follow dia dan terus tanya dengan dia lah. Berkaitan dengan macam mana nak set up, dekat mana. So lokasi Arai di Ipoh. Gunung Rapat. Tapi kalau nak panggil ke bengkel-bengkel pun boleh. Boleh buat juga mobile. Sebab benda ni je macam Arai sebut tadi, benda ni mobile. Kita boleh buat kat mana, nak set up kat track ke, kat drag ke, on the spot boleh buat. Siapa-siapa yang berminat, penonton KTG yang berminat untuk buat, boleh contact Arai di bawah. So ada apa lagi Arai untuk sesi mobile hari ni? Mungkin tu je kot. Tapi kalau ada apa-apa persoalan, boleh DM lah. Boleh DM lah. Facebook atau nombor telefon, atau dekat page Facebook ada page Petok Racing. Petok Racing. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Arai kerana sudi datang pada bengkel KTG. Jadi dia dah buat demo sekali pada kereta track KTG. Terima kasih diucapkan. Jadi kalau ada apa-apa soalan ataupun korang nak minta selepas ni, episod lepas ni nak panggil siapa lagi, macam KTG sendiri memang buat bahagian tuning. Jadi sebenarnya dalam bahagian otomotif ni ada banyak cabang lah. Daripada bidang tuning, kita buat maintenance biasa. Cik Arai dia buat bahagian setting suspension, setting absorber, alignment. Ada yang buat fokus otomotif, buat bahagian absorber, bahagian aircon. Jadi banyak cabang. Jadi seboleh-bolehnya KTG akan panggil lah mereka yang berkecimpung dalam bidang ni, berkongsi dengan penonton, terutamanya yang mengikuti channel di KTG. Okey, terima kasih sekali lagi pada Arai. Terima kasih pada semua yang menonton pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.